Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Rizwan. Okey, hari ini saya akan buat satu video. Okey, saya akan kongsikan satu artikel kepada anda berkenaan dengan 5 jenis tuntutan sivil yang boleh dibuat oleh keluarga mangsa kemalangan terhadap pemandu mabuk. Okey, jadi saya akan kongsikan artikel inilah kepada anda jika anda menjadi mangsa kemalangan terhadap pemandu mabuk. Okey, sejak kebelakangan ini, kes kemalangan maut yang melibatkan pemandu mabuk semakin menjadi-jadi. Apa yang lagi menjadikan orang yang tidak bersalah menjadi mangsa? Sifat pemandu mabuk yang pentingkan diri sendiri ini tidak pernah hiraukan hukuman oleh kerajaan meskipun hukuman diberatkan. Kekurangan pengetahuan dan kewangan untuk membuat tuntutan terhadap pemandu mabuk menambah lagi derita terhadap keluarga mangsa. Ada yang kehilangan ketua keluarga akibat pemandu mabuk yang tidak bertanggungjawab. Pasti ramai yang menganggap undang-undang Malaysia tidak adil kerana jika pemandu didapati bersalah, denda hukuman yang dikenakan hanya diberikan kepada kerajaan sahaja. Tiada sebarang tuntutan denda boleh dibuat oleh si mati. Okey, jadi tahu tak sebenarnya ada cara untuk keluarga mangsa kemalangan dapatkan ganti rugi daripada pemandu mabuk. Keluarga mangsa boleh failkan saman ke atas pemandu mabuk yang terlibat. Okey, jadi tuntutan sivil oleh keluarga mangsa terhadap pemandu mabuk. Okey, keluarga mangsa boleh membuat tuntutan sivil kepada pemandu mabuk. Ini bermakna pemandu mabuk akan mendapat menghadap dua mahkamah berbeza, iaitu satu mahkamah yang dibicarakan kes jenayah dia, yang kedua mahkamah yang dibicarakan kes saman keluarga si mati. Bagi kedua-dua mahkamah yang akan dihadapi oleh pemandu mabuk, hakimnya bukan orang yang sama, pembicaraannya juga bukan pada tarikh yang sama dan hukumannya juga berbeza. Yang disaman oleh negara adalah prosedur jenayah, manakala yang disaman oleh keluarga si mati adalah prosedur sivil. Jadi dalam undang-undang Malaysia, mana-mana ahli keluarga yang merasai kesakitan ataupun penderitaan ke atas kematian yang dilakukan oleh orang lain, mereka ada hak untuk menyaman. Okey, jadi keluarga si mati boleh minta sekurang-kurangnya 2 tuntutan. Okey, jadi 5 jenis tuntutan sivil oleh keluarga mangsa. Tuntutan yang pertama adalah dependency claim, iaitu tuntutan keluarga si mati yang menuntut agar pemandu mabuk ini bayar sejumlah wang yang sepatutnya arwah boleh sediakan kalau arwah masih hidup sampai umur 55 tahun. Hak ini telah termaktub dalam Seksyen 7/3 atau Undang-Undang Sivil 1956. Contohnya, arwah ini masa hidup dia sediakan 2,500 bulan untuk menyerah keluarga, maka ada pengiraan tentang saraan ini yang syaratnya saraan itu wajib secara terus kepada ahli keluarga yang betul-betul menerima duit tersebut. Okey, jadi anda perlu rujuk peguam masing-masing lah sama ada kiraan itu diterima ataupun tidak, ianya tertakluk kepada keputusan hakim. Jadi tuntutan yang kedua adalah bereavement claim. Keluarga si mati boleh tuntut pemandu mabuk ini untuk bayar kesedihan yang dialami satu keluarga sebab matinya si arwah. Contohnya, disebabkan arwah meninggal, anak-anak menangis sebut-sebut nama arwah siang malam. Isteri jadi macam orang gila sebab hilang tempat tembur manja. Suami rasa trauma sebab isteri mati dalam keadaan tragis. Jadi namun tuntutan ini tak boleh lebih daripada RM30,000. Okey, jadi tuntutan yang ketiga adalah loss of support. Berbeza dengan dependency tadi, loss of support ini lebih kepada perbuatan yang tak keluarkan duit. Ianya tuntutan ke atas kehilangan tempat untuk bergantung dari segi tenaga. Contohnya, arwah merupakan ibu yang ada anak kecil. Suami memang bergantung pada arwah untuk jaga anak, dari bagi susu, mandikan, pakaian, baju dan tidurkan anak tersebut. Disebabkan arwah sudah meninggal, tidak ada siapa nak buat kerja-kerja itu, maka suami dia boleh tuntut pada pemandu mabuk itu tentang kehilangan sokongan ini. Jadi tuntutan sivil yang keempat adalah estate claim, yakni tuntutan kecederaan si mati. Keluarga tersebut boleh tuntut kepada pemandu mabuk ini sejumlah bayaran disebabkan kesakitan yang dialami oleh si mati. Hak ini termaktub dalam Seksyen 8/5 atau Undang-Undang Sivil 1956. Kalau arwah masih hidup, arwah lah yang boleh buat tuntutan ini. Tapi sebab arwah sudah meninggal, keluarga arwah pula yang menuntut, tapi hanya bergantung kepada laporan perubatan doktor sahaja. Jadi kenapa bergantung kepada laporan doktor? Sebab keluarga tak tahu pun si mati ini sakit macam mana. Tuntutan ini memang banyak bergantung kepada laporan perubatan. Jadi keluarga boleh tuntut kesakitan, penderitaan semasa kemalangan dan kehilangan tubuh badan si mati. Jumlah tersebut tidak dispesifikasikan dan keluarga boleh letak seberapa banyak yang dimahukan, namun semuanya terserah kepada hakim. Okey, jadi dalam tuntutan ini juga keluarga boleh tuntut bil hospital, duit pengangkutan dan duit paiki kenderaan yang terlibat dalam kemalangan. Jadi tuntutan yang kelima, iaitu tuntutan yang terakhir, adalah tuntutan kos kewaman. Sekiranya keluarga si mati menang,
keluarga boleh tuntut supaya pemandu mabuk ini membayar kesemua kos guaman mereka. Bagi dependency claim, bereavement of dan loss of support, ini tempoh untuk mulakan saman adalah dalam tempoh 3 tahun selepas kematian. Kiranya kalau meninggal 21 hari bulan Mei 2020, last untuk saman adalah 20 Mei 2022. Lepas 20 Mei 2022, keluarga ini tidak boleh tuntut claim ini. Okey, jadi bagi estate claim, tempoh untuk mulakan saman adalah dalam tempoh 6 tahun selepas kematian. Okey, jadi macam mana kalau pemandu mabuk tidak mahu bayar saman? Okey, jadi jika pemabuk ini tidak mahu bayar saman, ada beberapa perkara yang boleh keluarga mangsa buat, iaitu minta mahkamah supaya arahkan PDRM sita semua aset dan barang yang dia ada, kemudian lelong sampai cukup duit. Yang kedua, minta orang lain yang berhutang dengan pemandu mabuk ini supaya lepas ni sekali hutang itu dibayar kepada keluarga itu saja. Dan ketiga, jual share syarikat pemandu mabuk ini kalau ada. Yang keempat, minta mahkamah declare pemandu mabuk ini bankrupt sekiranya papasan melebihi RM50,000. Jadi semoga pengurusan ini dapat membantu memberi penjelasan mengenai hak tuntutan yang boleh dibuat oleh keluarga mangsa pemandu mabuk yang yang tidak bertanggungjawab ini. Jadi saya harap semua pengurusan ini memberi manfaat kepada anda. Kalau anda suka dengan video saya, jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Assalamualaikum.